Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Okey, so pada video kali ini Firdaus ingin terangkan berkenaan dengan salah satu topik dalam tajuk masa dan waktu, iaitu pertukaran unit masa yang melibatkan pecahan jam. Okey. Alright. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin nak ulang kaji sikitlah. Okey, saya nak ulang kaji sikit. Okey, berkenaan dengan muka jam ni. Okey, semua tengok muka jam ni sekarang. Tengok pada cursor mouse tu. Okey, ada muka jam. Alright. Okey, so muka jam ni, setiap nombor ini dia mewakili ni 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kan. Tapi kalau dia tukar pada minit, maka kita akan gunakan sifar 5. Okey, alright, sifar 5 macam ni. Okey, 12 ni dia bermula dari sifar. Okey, and then 1 ni ialah 5 minit. Okey, 2 ni ialah 10 minit. Guna sifar 5, 10, 15, 20. Okey, so ni 15. Ini 20. Ini 25. Ini 30. Ini 35. Okey, 8 ini 40. Ini 45. 10 ni ialah 50 minit. 11 ni 55. Dan dia akan sepatutnya 60 kan. So dia akan bertukar jam, maka dia akan jadi sifar-sifar balik. Okey. Alright. Dalam pecahan jam ni dia ada biasa soalan dia katanya sama ada per 2 jam, contohnya 1 per 2 jam sama dengan berapa, ataupun per 4 jam, ataupun per 3 jam, per 5 jam, per 6 jam, per 12 jam. Okay. Dan baru-baru ni yang famous tahun lepas, yang famous keluar ialah per 3 dan per 6 jam. Jadi kita akan tengok semua. Sebab ni tak sama tau macam video yang sebelum ni, yang mana saya ajar pasal pertukaran unit panjang, juta apa semua itu lain. Hafalan itu berbeza. Untuk tajuk masa ni berbeza. Okey, kita tengok yang seterusnya. Untuk per 2 jam ni, secara teorinya sebenarnya caranya begini. Okay, contoh soalan nak ditanya, 1 per 2 jam sama dengan berapa minit. Okey, untuk tukarkannya secara teorinya ialah jam kepada minit kita kena darab dengan 60, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita darabkanlah, setengah jam darab 60 minit. Okey, alright. So kita kiralah macam biasa, semua orang dah tahu ni kiraannya. Ni darab 30, so kita akan dapat 30 minit. Okey, tapi takkanlah setiap kali kalau kita nak buat pertukaran waktu, kita nak buat darab 60. Susah dan melecehkan. Jadi sekarang ni kita akan gunakan teknik yang nama sebagai teknik hafalan. Okey, tapi sebelum hafal kita kena faham dahulu macam mana kita nak hafal benda tu. Okey, tengok muka jam dekat sebelah sini. Okey, ada muka jam dekat sebelah kiri ni. Okey, muka jam ni cuba kita potong 2. Sebab apa potong 2? Sebab namanya pun 1 per 2 jam. So kita potong 2 jam. Okey. So nampak tak, dia sebenarnya dah jadi 1 per 2 jam sekarang. Okey. Jadi tengok pula dekat mana dia terpotong tu. Dia terpotong dekat bahagian 30 minit. Okey. Alright, jadi maksudnya 1 per 2 jam, 1 bahagian jam ni sama dengan 30 minit. So senanglah apa. Jadi bila menjawab soalan, katakanlah terlupa, terus lukis muka jam. Lukis muka jam, potong 2. Sebab apa 1 per 2? Oh, ni dekat angka 6. So ni adalah 30 minit. Ni salah satu cara kalau terlupa. Tapi kalau boleh ingatlah, ya. Alright. Okey. So kita buat contoh soalan. Katakan soalan tu minta 3 1 per 2 jam sama dengan berapa jam, berapa minit. Okey. Alright. So kita tahu dah 3 ni memang 3 jam. So tulis je 3 jam. Tak payah nak fikir banyak. Tak payah fikir apa-apa dah. Dah sah 3 jam. Cuma yang setengah ni. Yang setengah tadi setengah jam. 1 per 2 jam sama dengan berapa minit? 30 minit. So jawapannya ialah 3 jam 30 minit. Mudah kan? Okey, seterusnya.
Okey, katakanlah kita ada 5 1/2 jam tukar kepada jam dan minit. Alright, seperti yang kita dah tahu, 5 ni dah memang dah sasar 5 jam. Okey, setengah jam 1/2 jam sama dengan 30 minit. Mudah bukan? Okey, sekarang kita pergi pada pecahan per-4. Okey, untuk pecahan per-4, saya tak nak buang masa lah. Okey, secara teori tetap sama. Jam pada minit kita akan darabkan dengan 60. Okey, tapi saya rasa saya tak perlu nak tunjukkan benda ni sebab korang boleh cuba sendiri untuk buktikan apa yang saya ajar untuk hafalan ini benar atau tidak. Okey, so kalau per-4 jam, nama pun per-4. Contohnya ditanya 1/4 jam. Okay, so 1/4 jam sama dengan berapa minit? Okey, so kalau kita guna teknik hafalan, okey, kita pecahkan jam itu kepada 4 bahagian. Okey, macam mana nak pecahkan tu? Macam ni. Okey. Nah, itulah dia pecahan. Alright. Jadi sekarang ni kalau kamu tengok apa pecahan itu, dia dekat nombor mana? Yang ni 3, 5, maka 15 minit. 6 ini 30, 9 ini 45 dan seterusnya. Jadi kalau 1/4 dia dekat mana? Ni 1/4. Okey, 1/4 jam. Jadi 1/4 jam sama dengan berapa minit? 1/4 jam sama dengan 15 minit. Okey. So, kalau dia tanya pula 3/4 jam. 3/4 jam. Sampai mana 3/4 jam tu? So, ni 1/4. Ini 2/4. Ini 3/4. Nampak tak dia berakhir kat mana? Dia berakhir dekat 45 minit. So, 3/4 jam ini sama dengan 45 minit. Mudahnya lah kan. So, kalau lupa pasal per-4, lukis muka jam kat mana-mana and then pecahkan kepada 4. Automatik kita tahu sini 15, sini 30, sini 45. So, kalau ditanya 1/4 jam, terus tahu 15 minit. Kalau ditanya 3/4 jam, terus tahu ini dah 45 minit. Jadi macam saya cakap dah dalam slide sebelum ni, kalau boleh, hafalkan. Alright. Okey, so contoh soalan. Kita katakanlah kita ada, sebagai satu contoh saja, katakan kita ada 8 3/4 jam tukar kepada jam dan minit. Okey, so 8 ini memang dah sah dah. Tak lain tak bukan, ianya ialah 8 jam. So 3/4 minit sama dengan berapa tadi? 45 minit. Okey, alright. Okay, seterusnya kita pergi ke pecahan yang seterusnya. Alright, seterusnya untuk per 6 jam. Okey, untuk per 6 jam, okey, contoh soalannya kalau kata 1/6 jam, 1/6 jam sama dengan berapa minit? Okey, so kita pecahkan muka jam ni pada 6 bahagian. Caranya, mula kita pecah 2 dulu and then kita pecah macam ni. Alamak, sorry ya. Okey, alright. So, saya punya screen yang ada masalah sikit. Alright. Okey, so dia pergi dekat 2, 4, 6, 8, 10. So, satu bahagian. Okey, ni pecahan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Okey. Alright, so 1/6. Okey, dia jatuh dekat 2 tu kan? Okey. So, jatuh kat 2 tu, 2 ni maksudnya 10 minit. Ni 20 minit. Ni 30 minit. This one is 40 minit. This one is 50 minit. Jadi kalau 1/6 jam. So, ni 1/6. So, 1/6 jam sama dengan berapa minit? 1/6, ya betul. Okey, 1/6 jam sama dengan 10 minit. Okey. Alright, seterusnya katakan kita ada juga 5/6 jam. 5/6 jam sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. So dia berakhir dekat sini.
Jadi 5 per 6 jam sama dengan 50 minit. Okey, kalau perasan kan, kalau per 6 jam ni dia mudah tau. Kamu tengok je dekat pangkal ni satu. Ni satu kan. Ni cara lain lah ya. Ni satu kan. So kamu taruh sifar. Terus dapat 10 minit. Kalau 5 per 6 taruh je sifar kat sini. Terus dapat 50 minit. Pun boleh juga. Okey, contoh soalan. Katakan kita ada 7 1 per 6 jam sama dengan berapa jam berapa minit. Okey, so 7 ni dah memang 7 jam. And then 1 ni taruh sifar ataupun buat pecahan per 6. Mana-mana kaedah pun boleh. So kita terus tahu 7 jam 10 minit. Wah, kalau per 6 lagi lah mudah ya. Okey, alright. Kita ke seterusnya. Okey, kalau per 12 jam ni lagilah senang. Okey, automatik je. Dengan syarat tahu setiap nombor itu mewakili berapa minit. Alright. Okey, sebab apa? Jam ni sebenarnya dah terpotong pada 12 bahagian dah. Buktinya. Okey, saya tunjuk. Jadi memang dah terpotong kepada 12 bahagian. Setiap nombor ini dah terpotong pada 12 bahagian. So kalau 1 per 12 ini. So ni berapa minit ni? Itu ialah 5 minit. Sini 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Macam kita mengira jam tu lah. Okay, alright. So sebagai contoh ni, contoh soalan kalau ditanya, katakanlah 5 per 12 jam. 5 per 12 jam, 5 ni maksudnya berapa? 5 ni ialah 25 minit. Okey, sebab apa kita tahu dah setiap muka jam tu dia darab 5 darab 5 darab 5. So just darab je dengan 5. So terus dapat 25 minit. Okey, kalau ditanya 7 per 12 jam. Okey, sama dengan berapa minit? So darab saja dengan 5. So kamu akan dapat 35 minit. Okey. Alright, sorry. Okay, so kenapa dia jadi macam ni? Okay, saya tunjuk sikit lah teori ni sikit ya. Okay, alright. So katakanlah tadi 5 per 12. Kalau kita nak tukar pada jam secara teori, kita akan darab dengan 60. Okay, jadi ni 12 tak 1, 12 darab 5 dapat 60. That's why lah kenapa tadi ringkasnya kita hanya perlu darab dengan 5 sahaja. Ini sebabnya. Inilah reason dia kenapa. Okey. Alright. Okay, contoh soalan. Katakan kita ada 8. Nak buat berapa ni? Okey, kita buat susah lah. 11 per 12 jam. Susah soalan ni. Okey, tapi kalau dah tahu, senang je. Okey, 8 ni memang kita tahu dia adalah 8 jam. 11 per 12, 11 tu kita darab saja dengan 5. 11 darab 5 dapat 55 minit. Okey, mudah saja. Okey, seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya, untuk per 3 jam. Yang ni saya tak sarankanlah gunakan muka jam. Okey, tak, sebab muka jam ni dia ada leceh sikit kalau per 3 ni. Okey, jadi saya sarankan guna kaedah kotak. Okey, boleh tengok dekat sebelah kiri ni ada selukis kotak sedia dah. Okey, contoh soalannya katakanlah soalan tadi 1 per 3 jam. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kita akan lukis kotak yang sebelah tu, and then kita akan pecahkan kotak ini kepada 3 bahagian. So 60 minit ni berapa kita nak pecah kepada 3 kotak? So setiap kotak ni akan ada 20 minit. Okey. So 20 minit. So 1 per 3 maksudnya sama dengan 20 minit. Ini 1 per 3. Kalau 2 per 3 maknanya 40 minit. Okey, 1 per 3 jam sama dengan 20 minit. Kalau 2 per 3 jam ialah sama dengan berapa tadi? Dalam kotak yang kedua, so dia adalah 40 minit. Okey. Contoh soalan,
katakanlah kita ada 2/3 jam. So 4 ini dah memang 4 jam. So 4 jam. Dan 2/3 sama dengan berapa tadi? 40 minit. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk yang bahagian yang terakhir, iaitu per 5 jam. Okay, per 5 jam ni sesaja letak ujung-ujung sebab dia leceh sikit lah. Okay, harap-harap tak keluarlah soalan ni. Okay. Alright, so kita gunakan kaedah kotak juga. Contohnya soalan ditanya per 5 jam. So contoh 1/5 jam. So kita akan buat kotak. Kita pecah kotak ini kepada 5 bahagian. So 1, 2, 3, 4 dan 5. So maksudnya setiap bahagian ni berapa? 60 ni kita kena bahagikan dulu dengan 5. So 5 darab 1, 5 darab 1, 5 bagi 1, 5 darab 2. So setiap kotak ni mewakili 12 minit. Itu ni sebab tu saya kata dia leceh sikit. Okay, alright. Okay, jadi maksudnya kalau per 5, kaedahnya ialah kita darabkan dengan 12. Okay, jadi 1/5 jam sama dengan berapa? 12 minit. Okay, so macam mana pula kalau soalan tanya katakanlah 4/5 jam sama dengan berapa minit? Okay, so kita darabkan dengan 12 lah 4 tu. Sebab kita tahu dah setiap kotak itu 12 minit. So 4 darab 12 dapat 48. Okey. Alright, so contoh yang seterusnya, kata kita ada 3/5 jam. So 9 ni kita memang dah tahu dah dia adalah 9 jam. Dan 3/5 tu pula 3 ini kita darabkan dengan 12. So 3 darab 12 akan dapat 26 minit. Tak hafal CP12? Buatlah CP12 kat tepi ya. Okey. Alright, seterusnya. Okey, jadi yang untuk seterusnya, so kita boleh buat kesimpulan sikit kat sini. Okey. Okey, kita akan cuba jawab soalan sikit. Contohnya katakanlah saya nak tanya 4 let's say 3/4 jam sama dengan berapa minit. Okey, so caranya ialah okey, 4 jam ni memang kita dah tahu dia adalah 4 jam. 3/4 ni masalahnya. Kalau tak ingat, kita boleh lukis muka jam kat mana, pecah pada 4. 3/4 itu berada dekat sini, 45 minit. So jawapannya 4 jam 45 minit. Okey. Alright. So okey. Seterusnya, katakanlah soalan seterusnya ialah saya tanya let's say 3 berapa ya? 2/5 jam. 2/5 jam sama dengan berapa jam berapa minit. Jadi 3 ni kita dah tahu dah. 3 ni sememang-memangnya ialah 3 jam. So kalau per 5 tadi macam mana? Kalau tak ingat, buat kotak 5. Buat kotak 5, ini dah tahu dah 60 minit nak bahagi kepada 5 bahagian. So maknanya 12. Jadi ini darab dengan 12. 2 darab 12 dapat 24 minit. Okey, soalan seterusnya. Katakanlah kita ada 1/3 jam sama dengan berapa jam, berapa minit. 2 ni memang kita tahu dah, ini ialah 2 jam. 1/3, lupa pecahan per 3. Okey, buat kotak per 3. So, satu kotak adalah 20. So, 1/3 maksudnya 20. So, 2 jam. Untuk 2 jam 20 minit. Okey, ni secara kesimpulannya. Alright. Okey, jadi apa yang saya nak selepas ni ialah semua murid boleh
salin nota yang ada ni, and then kamu semua boleh tampal kat mana-mana. Dan salah satu cara ialah tonton video ni berulang kali, and then insyaAllah hari Ahad saya akan masukkan soalan dalam Google Classroom dan murid-murid semua boleh jawab pada soalan tersebut. Alright, dan nanti pada hari Selasa nanti kita akan bincang sama-sama. Okay, alright, so haraplah semua boleh rujuk pada semua ni, and then cuba hafalkan, dan ingat balik segala apa yang dah sengaja. Okay, alright, so semoga bertemu lagi di video berikutnya. Saya akan ajar pula bagaimana cara untuk cari tempoh masa dan apa saja yang berkaitan dengan tempoh masa tersebut. Okay, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.